Bismillahirrahmanirrahim. Peperangan Hunain. Hunain ni nama tempat. Lepas pada Perang Arafah. Lepas Perang Arafah menuju ke Taif, dikenali dengan lembah Hunain. Di sini berlakunya perang. Dikenali perang Hunain. Setelah Fathu Makkah menjadi pukulan hebat terhadap seluruh bangsa Arab yang degil bersama jahiliah, akhirnya mereka wajib menerima hakikat menyerah diri kepada Islam. Tetapi masih ada yang berdegil tidak mahu menyerah kalah. Mereka ialah kabilah Hawazin dan Saqif, disertai oleh kabilah-kabilah kecil yang bergabung tenaga dengan mereka seperti Nasr, Jusham, Sa'ad bin Bakar, kabilah Halimah Sa'diyah, ibu susuan Rasulullah SAW, dan beberapa orang dari kalangan Bani Hilal. Mereka merasa gagah untuk melawan dan tidak bersedia untuk tunduk kepada pengaruh Islam yang sudah kuat itu. Mereka berkumpul dengan dipimpin oleh seorang pemimpin muda bernama Malik bin Auf yang berumur 30 tahun. Akhirnya Malik bin Auf ni masuk Islam. Akhirnya ni cerita belum Islam kan. Dengan semangat jahiliah yang berkobar-kobar, lagi angkuh dengan keberanian melulu. Kabilah Saqif ni kabilah yang tinggal di Taif, yang merejam Nabi dengan batu. Dalam sirah Nabawiyah, ketika Nabi merasa tertekan di Mekah, Nabi pergi ke Taif, mengajak penduduk Taif masuk Islam. Tiba-tiba mereka layan lebih keras daripada orang Mekah lagi. Taif ni terkenal dengan orang yang sangat jahat, keras. Padahal bila mereka dengar Mekah ni kalah, bukan mereka tunduk, mereka jadi makin ganas, kerana mereka menganggap makin kuat. Di mana Saqif bergabung dengan Hawazin dan kabilah-kabilah yang lain, dipimpin oleh seorang panglima muda, Malik bin Auf. Bala tentera musyrikin itu berkumpul di lembah bernama Autas, berhampiran lembah Hunain. Dikumpul di Autas dulu. Jumlah mereka 20,000 bala tentera, yang dianggap sangat besar di zaman itu. Ketua mereka mengarahkan supaya dibawa bersama segala harta benda daripada binatang ternakan yang banyak dan lain, serta seluruh anak dan isteri. Kononnya untuk memberi semangat juang yang lebih tinggi dan berkobar-kobar. Dalam kalangan mereka ada seorang yang sudah terlalu tua, melebihi umur 100 tahun, bernama Duraid bin As-Sammah, yang telah buta, tetapi sangat berani dan berpengalaman di medan perang. Walaupun tidak mampu berperang, tetapi nasihat dan pandangannya diambil. Ini kedudukan kabilah ini. Pemimpin dia muda, umur 30, tengah semangat, tengah kuat. Tapi bersama dia ada seorang pemimpin yang sudah tua, umur 100 tahun lebih, buta pula, Duraid bin Sammah. Bukan saja panglima, bahkan kebal. Tikam takluk ni. Buta, tikam takluk. Kita akan baca kisah dia ni. Dia nak perang tak boleh dah kerana usia sudah tua, tapi sangat bijak tentang peperangan. Jadi penasihat. Kabilah Hawazin yang mengajaknya supaya memerangi Rasulullah SAW dengan keangkuhan yang pernah ditunjukkan oleh orang-orang Yahudi Bani Qainuqa, yang memperkecilkan kemenangan tentera Islam dalam peperangan Badar dengan berkata, Muhammad tidak berperang dengan orang-orang yang pandai berperang seperti kita. Kalau berdepan dengan kita, tahulah mereka siapa kita. Akhirnya Allah mengajar Yahudi Bani Qainuqa apabila mereka dikalahkan oleh tentera Islam dengan hina. Muncullah pemimpin munafik Abdullah bin Ubay menyelamatkan mereka dengan merayu Rasulullah SAW supaya mereka dihalau keluar dari Madinah tanpa dibunuh. Ini cerita
Yahudi Bani Qainuqa. Yang angkuh bila Nabi menang perang Badar, Yahudi kata perang orang tak reti. Kalau berperang dengan kami, tahulah. Ini samalah juga dengan kabilah ni, Hawazin. Adapun kabilah Hawazin memperkecilkan kemenangan umat Islam membebaskan Mekah. Walaupun mereka terkejut, tetapi dengan angkuh bersedia untuk berperang dengan Islam. Maka terjalinlah semangat muda yang melulu yang ada pada Malik bin Auf yang berusia 30 tahun dengan Duraid bin As-Sammah yang dianggap paling bijak berperang tetapi buta, tidak mampu lagi turun ke medan. Ini gabungan dia. Apabila diajak bersama, dia bertanya. Bila Duraid bersama dia ajak bersama, dia tanya, kamu berada di lembah apa? Di mana kita berada sekarang? Menunjukkan dia ni pengalaman. Kawasan-kawasan dia tahu. Mereka memberitahu lembah Autas. Dia menjawab. Duraid kata, baik untuk berkuda. Tanahnya tidak keras dan tidak lembut berdebu. Ini hebat. Memang dia seorang cerita 50 peperangan. Kawasan ni baik kalau guna kuda, dia kata, kalau berperang. Dia bertanya lagi, mengapa kedengaran banyak suara unta, keldai, kanak-kanak, kambing dan lembu? Mengapa dia buta? Bunyi suara budak-budak ramai. Bunyi suara keldai, suara lembu, kambing sekali. Mereka menjawab, Malik yang menyuruh supaya membawanya. Malik suruh bawa untuk beri semangat berperang. Dia bertanya, mana dia Malik? Suruh panggil balik. Lalu dibawa ke hadapannya. Malik bin Auf pun berkata kepada Duraid bin Auf berkata kepada Malik, Duraid ni, kamu berperang dengan orang yang sangat hebat, berjaya menundukkan Arab dan menakutkan Parsi dan yang memerintah Syam serta menghalau bangsa Yahudi dari Hijaz dengan hina. Wahai Malik, hari ini awak menjadi pemimpin kaummu. Akan berlaku hari ini perkara yang tidak seperti hari-hari selepasnya. Mengapa aku mendengar suara banyaknya binatang ternakan, unta, kambing dan juga suara kanak-kanak? Dia tanya. Malik menjawab, aku jadikan itu semua di belakang bala tentera supaya mereka berjuang bersungguh-sungguh kerananya. Nak beri semangat. Duraid mengeluarkan suara mengejek dan berkata, dia ini layak jadi gembala kambing, bukan untuk berperang. Dia pelekeh. Malik mulai jadi gembala kambing, tak layak dia punya berperang, kata dia. Memang dia pandai dengan ini. Sambil bertepuk tangan kerana melekehkan cara yang dilakukan, seraya berkata, apalagi yang ada pada orang yang akan kalah? Mengkalah jaga, kata dia. Itu semua tidak memberi faedah kepadamu. Yang berfaedah untukmu ialah orang yang membawa pedang dan tombak. Awak telah melakukan perkara yang mengecewakan keluargamu dan hartamu. Bawa budak-budak jadi apa dia? Apa anda dia? Seterusnya dia menegaskan, awak tidak melakukan sesuatu yang menyelamatkan kabilah Hawazin. Cara menyelamatkannya terletak di atas kuda-kuda mereka. Letakkan yang lain di tempat yang selamat dan yang tinggi. Letakkan kanak-kanak di atas kuda-kuda. Kalau kamu menang, mereka boleh bersamamu. Dan kalau kamu kalah, keluargamu dan hartamu dapat diselamatkan. Kalau kamu menang, tak apa. Kalau kamu kalah, jagalah. Tapi kalau kamu ikut nasihat aku, budak-budak letak atas kuda, orang perempuan letak jauh, kalau kamu kalah, boleh selamatkan lagi. Memang dia seorang yang pakar perang ni. Malik bin Auf yang tidak mahu kedudukannya dicabar dengan angkuh menjawab, demi Allah, aku tidak mahu melaksanakan cadangan itu. Awak seorang tua yang fikirannya tidak boleh dipakai lagi. Orang tua tak ada guna dah. Malik kata. Dengan marah, Duraid menjawab, wahai kabilah Hawazin, pandangannya tidak betul. Dia ini melakukan perkara yang membahayakan kamu.
yang mendedahkan kamu kepada musuh, dan dia akan melarikan diri ke dalam kota Taif untuk menyelamatkan dirinya dan meninggalkan kamu. Kata Durek, jaga. Kaget dia ni lari, cakap so, dia lari ni. Malik bin Amr berunduk meninggalkan Durek dengan berucap pada orang ramai, demi Allah, wahai kabilah Hawazin, sama ada kamu mentaatiku atau aku bertongkat membunuh diri dengan pedang sehingga menembusi belakangku. Nak lawan ni. Mereka menjawab, kami mematuhimu. Akhirnya mereka bersedia untuk berperang dengan dipimpin oleh Malik bin Auf. Ini cerita pasukan musuh. Adapun Rasulullah SAW yang mendapat maklumat bahawa kabilah Hawazin dan Saqif dengan disertai oleh kabilah-kabilah yang lain sedang berkumpul untuk berperang, maka baginda mengarahkan persiapan untuk menghadapinya. Langkah awal untuk mengetahui musuh secara terperinci, maka ditugaskan Abdullah bin Abi Hadrat untuk meninjau dan mengintip. Dihantar perisik dengan Nabi. Nabi kita seorang yang pintar. Dihantar perisik, peninjau. Dia diperintahkan menyusup ke dalam bala tentera Hawazin dan Saqif. Orang tak kenal. Dia suruh masuk dalam tentera Hawazin, tentera musuh. Sekarang ni komando lah, perisik dan komando. Duduk dalam musuh, tengok. Oleh kerana pengalamannya dalam pengetahuannya yang mendalam di kawasan itu, maka ia dapat masuk dengan mudah yang berada bersama musuh selama 1 atau 2 hari. Dengan itu dia mengetahui tujuan musuh untuk memerangi Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan juga jumlah tentera dan persiapannya, sehingga dapat mendengar ucapan ketua musuh Auf bin Malik yang memperkecilkan bala tentera Islam yang berkata, Muhammad tidak biasa berperang orang seperti kita. Dia hanya biasa berperang dengan orang yang tidak pandai berperang, maka dia boleh menang dengan mudah. Itu ucapan dia. Abdullah bin Hadrat radhiyallahu anhu datang menghadap Rasulullah dan melaporkan kepadanya segala yang dilihat dan yang didengarnya. Rasulullah SAW mengarahkan persiapan dan persediaan untuk bertempur pada tentera berjumlah 12,000 orang. Setelah 10 orang menyertai Fathu Makkah dicampur dengan para mu'allaf yang baru beragama Islam. Mu'allaf 2,000 orang. 10,000 orang yang dah lama masuk Islam. Sebahagian masih mempunyai iman yang terlalu lemah dengan sertai keraguan mu'allaf ni. Ada yang Islam sahaja dengan menyimpan kufur di dalam hatinya, munafik dalam pasukan Islam. Diriwayatkan bahawa 80 orang daripadanya adalah masih musyrik, 80 orang kafir. Dan ada juga yang menyimpan rahsia permusuhan, yang masih membakar dan ingin bertindak melawan kalau ada terus nak belok berada di dalam tentera Islam. Sebahagian daripadanya pula kaum perempuan, dan ada juga sebahagian daripada mereka datang kerana mahmukan ghanimah. Ada nak perang kerana nak dapat untung. Kalau ada rampasan boleh nak ghanimah, nak harta dia. Rasulullah SAW meminjam 100 perisai dan peralatan yang lain adalah Safwan bin Umayyah yang masih kafir. Rasulullah pinjam senjata daripada Safwan bin Umayyah di Mekah yang masih kafir. Selepas ini menganut Islam dan tidak mahu diganti perisai ini. Akhir Safwan masuk Islam. Ini dia berkafir lagi. Dia bertanya, adakah merampasnya? Rasul sabda, meminjam dengan jaminan. Ikut satu riwayat, Nabi panggil dia, wahai Safwan, aku tahu mu ada simpan senjata di sini, nampak mukjizat Nabi. Tak ada siapa dia beritahu. Tiba-tiba Nabi tahu dia simpan senjata. Pak Roti, dia pun heran. Dia buat songkok waktu senjata dia simpan. Dia tanya, pinjam ke rampas? Nabi kata pinjam. Orang salam juga meminjam 3,000 tombak dari sepupunya Naufal bin Al-Harith bin Abdul Muttalib. Sedangkan Rasulullah SAW adalah cara bertawakal kepada Allah yang sebenarnya.
dengan melakukan ikhtiar dan sebab yang zahir yang diperintah oleh Allah. Firman Allah Ta'ala, "A'iddu lahum ma stata'tum min quwwah wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwwallahi aduwwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum wallahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun." Surat Al-Anfal ayat 60. Artinya, dan bersedialah untuk menentang mereka musuh dari segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan, dan dari pasukan berkuda yang lengkap bersedia untuk menggerunkan dengannya akan musuh Allah dan musuh kamu, serta musuh-musuh yang lain dari mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan disempurnakan balasannya kepada kamu, dan kamu tidak akan dizalimi. Allah Ta'ala suruh Nabi dan orang Islam membuat persiapan. Mana berpulang, kena siap. Jangan pulih dada begitu. Tak ada persiapan. Persiapan masyarakat itu mengikut kemampuan. Jangan sembunyi kemampuan. Kemampuan kamu sekadar banyak mana, bukan mesti sama dengan musuh. Yang penting kamu menyiapkan kelengkapan dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala, walaupun tak sama dengan musuh. Ini maksudnya. Dalam peperangan Hunain, Allah Ta'ala sendiri melengkapkan dirinya dengan 2 baju perisai, pembalut berantai, dan kopiah besi. Pakai kopi besi. Nabi dia pakai baju rata, baju rantai. Baju tak boleh tembus oleh senjata, oleh tanah. Kamu dah mandi minyak yang berubah. Kamu nak pakai begitu, tak pakai baju rantai dan pakai kopiah besi, tapi besi. Walaupun Allah telah memberi jaminan untuk memeliharanya kejahatan musuh dengan permainan, wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah juga yang memeliharamu dari kejahatan manusia. Allah Ta'ala jamin pelihara Nabi, tapi Nabi beri ikhtiar juga. Pakai baju rantai, pakai topi besi. Persediaan berjaya. Inilah tawakal yang sebenar dari seorang hamba Allah kepada Allah. Ini tawakal. Tawakal makna bersedia mengikut kemampuan, kemudian bertawakal kepada Allah Ta'ala. Bukan tak bersedia bertawakal kepada Allah, itu salah. Tawakal yang salah. Tawakal menjadi usaha dan ikhtiar. Maka wajib ke atas umat Islam dan negaranya menyediakan kelengkapan pertahanan dan peperangan mengikut keadaan zaman masing-masing. Zaman dulu dengan pedang, dengan panah, baju rantai, kuda, zaman sekarang kereta perisai, kereta tebal, roket, jauh, dekat, mana berlaku, bom, gading, kapal terbang, pejuang dan sebagainya. Dalam semua peperangan, Allah memerintah supaya mengadakan persediaan yang selengkapnya mengikut perintah Allah, mengatur strategi. Ada strategi, bukan pergi begitu, menyembunyikan pergerakan tentu daripada musuh, bergerak dengan kerafian, melakukan hilaf dan tipu daya peperangan dengan bersabda al-harbu khid'ah. Peperangan itu tipu hilaf. Mesti ada teknik strategi tipu hilaf untuk mengalahkan musuh. Maka peperangan dimulakan dengan persediaan segala-galanya, termasuk persediaan maklumat berkenaan musuh dan keadaan muka bumi medan yang dihadapi. Semua dikaji. Berapa kekuatan musuh, berapa jumlah, apa persediaan dia, perlengkapan dia, muka bumi, tempat operasi itu bagaimana. Kita ambil segala-galanya dengan peta yang cukup, bukan pergi begitu saja. Rasulullah SAW menugaskan Akhtar bin Usaid radhiyallahu menjadi ketua yang mentadbir Mekah. Usianya 20 tahun sahaja, tetapi akal dan kebijaksanaannya lebih matang daripada usianya. Dan dilantik seorang pemuda jadi pemimpin Mekah, jadi wali Mekah, Gubernur Mekah, umur 20 tahun saja. Dan dia muda, tak bijak, nanti jadi wali, nak tinggal Mekah, nak ada pemimpin. Mengikut riwayat yang lebih kuat, Rasulullah bertolak dari Mekah menuju ke medan perang pada hari Sabtu 6 hari bulan Syawal tahun ke-8 Hijrah, setelah 19 hari berada di Mekah. Dalam perjalanan itu datang seorang penunggang kuda memberitahu ia ternampak binatang ternakan yang terlalu banyak dibawa oleh musuh. Sambil tersenyum Rasulullah bersabda,
InsyaAllah akan menjadi rampasan kepada muslimin. Ada orang lain yang pun dia tahu Nabi Rasulullah banyak dibuat binatang, unta, kambing, macam-macam binatang penolakan. Nabi kata insyaAllah kita akan rampas binatang. Apabila telah mendaki kawasan Medan, Rasulullah SAW menyusun bala tentera Islam dengan dibahagikan kepada pasukan-pasukan yang dipimpin oleh ketua masing-masing. Dibuat pasukan, ada ketua. Bendera pasukan Muhajirin dipegang oleh Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Umar bin Al-Khattab dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Bendera Ansar Khazraj pula dipegang oleh Al-Habab bin Al-Mudhir dan Ansar Auf oleh Usaid bin Hudayr. Ini penglima-penglima pasukan dan Nabi. Dalam kalangan itu mereka melalui sebatang pohon bilara yang besar rendang, diberi nama Zatu Anwar, yang dipuja pada zaman jahiliyah. Lalu di kawasan pohon tempat orang musyrikin puja pohon ini, di mana orang musyrikin menggantung senjata untuk mendapatkan semangat. Nama dulu kalau dia pulang gantung senjata itu dapat tuak pohon kayu. Mereka juga menyembelih binatang, menyembelih binatang sembahan dan beriktikaf di situ. Tiba-tiba ada dalam kalangan Allah itu berkata, Rasulullah, jadikan untuk kami satu anwar seperti mereka juga. Kita buat macam orang kafir waktu macam mana Rasulullah? Kita ingin Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar, hada kama qala qawmu Musa alaihi salam, ij'al lana ilaha kama lahum aliha, qala innakum qaumun tajhalun wa tarkabunna sunana man kana qablakum. Nabi kata, Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Ini pernah diucap oleh kaum Nabi Musa zaman dahulu. Jadikanlah untuk kami Tuhan sebagaimana Tuhan untuk mereka. Dan itu untuk Tuhan, macam orang kafir itu. Musa bersabda, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang jahil. Nabi Musa marah, kamu orang jahil. Demi sesungguhnya kamu terikut-ikut dengan cara-cara sesat umat zaman dahulu. Akan berlaku dari zaman nanti, umat aku ada pengaruh orang sesat. Hari ini berlaku lah. Di mana orang Arab hari ini orang masuk Gaza di Teluk, orang masuk Kuwait di Teluk. Kalau Nabi sebut ni berlaku. Masa tu ada dah orang minta buat masuk berhala, minta sembah, minta puja, Nabi larang. Tiba-tiba ada dalam kalangan mereka ditetapi oleh perasaan angkuh yang ditiup oleh syaitan, lalu mengeluarkan perkataan, kita tidak akan dapat dikalahkan lagi selepas ini. Kata-kata ini cepat tersebar dan mempengaruhi orang lain. Rasulullah SAW merasa tidak senang dengannya. Dia tengok lama 12,000 tentera cakap apa tadi. Kalau perang Badar kita sikit boleh menang, ni kita lama boleh menang mudah ni. Bila Nabi dengar, Nabi sedih, Nabi dikejut kerana lupa pada Allah Ta'ala, rasa angkuh dengan jumlah yang besar. Mereka tiba di permulaan Hunain waktu malam, Selasa 10 hari bulan Syawal, dan berhenti bermalam. Kawasan berlembah-lembah dan lurah-lurah yang menjadi jalan-jalan di celah bukit bukau. Tentera Islam berada di lembah yang bernama Tihama. Rasulullah SAW bersabda, siapakah yang bersedia menjadi pengawal kami pada malam ini? Nabi malam satu lembah. Siapa nak jadi pengawal selamatan malam ni? Anas bin Abil Marsad Rasulullah menjawab, saya Rasulullah SAW memerintahkannya supaya berada tempat tinggi untuk mengawasi lembah dan lorong. Di awal pagi Rasulullah SAW keluar untuk bersalat, dan setelah selesai baginda bertanyakan orang ditugaskan untuk berkawal. Bila Anas bin Marsad turun dan terus ditanya berkenaan tugasnya dan berpuas hati dengan laporannya. Kalau tanya orang yang duduk dalam bukit, apa keadaan sekeliling, semua puas hati. Adapun pula bala tentera Hawazin sampai ke lembah Hunain
lebih dahulu. Dan berada di dalamnya, Malik bin Auf mengatur bala tenteranya dengan pasukan berkuda di hadapan. Kemudian tentera berjalan kaki dan berunta di belakangnya. Perisai manusia dan binatang untuk menjadi semangat dan menahan daripada berundur, iaitu kaum wanita yang menunggang unta-unta yang dibariskan, dan kemudiannya binatang-binatang ternakan. Malik mengarahkan 3 orang pengintip bagi melihat pergerakan tentera Islam. Tiba-tiba mereka pulang dalam ketakutan dan memberitahu kami melihat tentera berpakaian putih dan menunggang kuda-kuda putih. Kami sungguh rasa gerung dan dengarlah cakap kami agar berundur sahaja bersama keluarga. Dia tengok ada tentera pakaian putih boleh di malaikat. Wallahu a'lam. Ini Tuhan tunjuk dulu. Malik menengking dengan berkata, kamu adalah tentera yang paling pengecut. Malik bersedia untuk terus berperang. Dengan nasihat penglima tua yang buta tetapi berpengalaman itu, Malik telah mendahului menggerakkan bala tenteranya di waktu sahur dan mengambil tempat di celah-celah bukit bukau yang akan dilalui oleh bala tentera Islam dengan lengkap senjata panah yang banyak bagi melahirkan serangan kilat serentak. Mereka ke awal bukit keliling lembah. Strategi ini membaiklah. Orang Islam tak sedar. Apabila tentera Islam diarah bergerak memasuki lembah kuning dengan lorong-lorong yang dikelilingi bukit, dengan dilalui oleh pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid yang disertai oleh Bani Sulaim dan para mu'allaf yang masih bercelaru imannya. Tiba-tiba mereka dihunyani panah yang datang dari segenap arah. Tentera Islam telah dikepung dari segenap penjuru. Maka berlakulah keadaan yang kelang kabut, menyebabkan bala tentera yang ramai berundur bertempiaran lagi. Dia serang menghidup keliling bukit. Adapun Rasulullah SAW berdiri dengan gagah berani tidak berundur, menjuru bala tentera Islam. Halumma ilayya ana Rasulullah ana Muhammad bin Abdullah inni Abdullah wa Rasuluh. Marilah bersamaku wahai manusia, aku Rasulullah, aku Muhammad bin Abdullah, aku hamba Allah dan Rasulnya. Mengikut riwayat yang lain bersabda, ana nabiyul kadhib ana ibnu Abdul Muttalib. Akulah nabi yang tidak bohong dan aku cucu Abdul Muttalib. Yang gagah berani, nabi bersajuk. Hanya beberapa orang sahaja yang berdiri teguh bersama Rasulullah pada masa itu. Mereka ialah Abu Bakar dan Umar, keluarganya yang beriman, Ali bin Abi Talib, bapa saudaranya Abbas, dan sepupunya Al-Fadl bin Abbas, Abu Sufyan bin Al-Haris yang baru menganut Islam, waris Nabi baru masuk Islam. Rabi'ah bin Al-Haris, Mu'attab bin Abi Lahab, Fudail bin Abu Sufyan, Aiman bin Aiman, Usamah bin Zaid. Ada juga riwayat yang menyatakan 100 orang, 80 orang, 10 orang, 20 orang dan 300. Adakah 300 orang? Kesimpulan daripada 12,000 orang yang tinggal sedikit saja, lari habis mereka panah. Tinggal banyak tu je. Kena serang menghidup. Abu Sufyan bin Al-Haris yang didera oleh Rasulullah SAW, walaupun telah masuk Islam dalam perjalanan masuk ke Mekah, kerana ia termasuk dalam kalangan keluarga terdekat yang menunjukkan permusuhan yang keras terhadap Rasulullah SAW. Sebelum hijrah, Sufyan meninggalkan kudanya dengan menghunus pedang bagi melindungi Rasulullah SAW, dan bersedia untuk mati syahid, memegang tali bawah Rasulullah SAW untuk mengawalnya, dan Abbas memegang tali pelana. Abbas berkata, Abu Sufyan sepupumu, maaf dia dan redakan dia. Rasulullah SAW bersabda, Faqallahu lahu kull adawatin adaniha. Allah mengampunkan terhadap semua pemusuhannya terhadapku. Dan berpaling ke arahnya dan bersabda lagi, ya akhi, saudaraku. Yang hari ini ialah sepupu Nabi yang masuk Islam kemudian. Yang Nabi sangat marah bila Nabi masuk Mekah, barulah dia mari masuk Islam. Nabi awak tak layan, Nabi tak tegur. Nabi tak tegur, kerana berasa hati marah. Tiba-tiba masa perang Hunain, orang lain lari, dia tak lari. Dia buktikan keimanan dia.
Ni cerita ni. Abu Sufyan Al-Harith mencium kaki Rasulullah yang terletak pada pelana dan Rasulullah bersabda, Abu Sufyan Al-Harith min syubani ahli jannah atau min fityan ahli jannah. Nabi kata Sufyan Al-Harith dalam kalangan pemuda dalam syurga, atau dalam kalangan pemimpin pemuda dalam syurga. Nabi berjaminan masuk syurga. Di antara yang tidak berkandung ialah seorang sahabat wanita, perempuan, tak lain muslimah mukminah Ummu Sulaim binti Malhan radhiyallahu anha, berdiri dengan gagah berani dengan memegang khanjar di tangannya. Dengan perhatian Rasulullah SAW bersabda, Ummu Sulaim, dijawabnya dengan memarahi mereka yang lari, ya Rasulullah, bunuh mereka yang lari seperti juga mereka yang memerangi. Sewajarnya jalan Quran akan mereka marah orang puan ni, bunuh lari Rasulullah. Dia orang puan, dia Ummu Sulaim. Jawab Rasulullah, cukuplah Allah yang memelihara wahai Ummu Sulaim. Nabi kata, suaminya Abu Talhah bertanya, apa yang awak boleh lakukan dengan khanjar itu? Khanjar ni pendek je. Mu nak buat apa dengan pendek ni? Itu lelaki dia kata dia. Nak buat apa? Ummu Sulaim menjawab, kalau orang-orang musyrikin mendekati dia, aku akan tikam dia dengan khanjar ini, kata dia. Abu Talhah berkata, wahai Rasulullah, dengarlah apa yang dikatakannya. Di sini wujud golongan mu'alaf yang baru menganut Islam, yang sangat memusuh zaman awalnya. Peristiwa ini menguji iman mereka. Di antara mereka Abu Sufyan bin Harb, dia berkata, kekalahan mereka tidak habis sehingga ke laut, sambil menilik anak panah penentu nasib yang dibawa bersama untuk mengetahui siapa menang. Pada akhirnya Abu Sufyan Alhamdulillah tengok anak panah menuju, mak menang, mak kalah, mak menang, mak kalah. Tengok menuju, takut. Adapun Jabalah atau Qardah bin Al-Hambal, saudara susuan Abu Sufyan bin Umayyah, yang memberi pinjam perisai dan senjata kepada Rasulullah SAW, berkata, kali ini sihir akan habis, seolah-olah Nabi menang dengan kuasa sihir. Dia nak masuk Islam, Nabi ada sihir. Sepuan yang berada di sini meledakkan iman yang muncul di saat itu dengan daya Allah, terus menengking ke arah Qardah. Abu Sufyan, mari semangat pula. Allah binasakan mulutmu. Aku lebih suka bersama pemimpin dari Quraisy Rasulullah daripada pemimpin dari Hawazin. Aku menang. Nabi anak beranak dia. Hawazin ni bukan anak beranak aku. Aku nak anak beranak aku menang. Bukan ke Islam, bukan anak beranak. Ni betul kan? Adapun Syaibah bin Utsman bin Talhah berkata, dalam hatinya, inilah peluang aku membalas dendam untuk membunuh Muhammad. Ada nak bunuh Nabi. Ini peluang aku nak bunuh Nabi. Tiba-tiba Rasulullah memandang ke arahnya dengan senyum dan menyapu dadanya dan bersabda, Allah ma'idhum nasyaitan. Tuhan beri tahu ke Nabi, dia ni nak bunuh. Nabi sapu dada dia. Maka hilanglah keraguan membatalkan iman. Sesuatu Allah memerintah Al-Abbas yang terkenal dengan suara yang lantang supaya menyeru, ya ashabas samarah, wahai mereka yang berbai'ah di pokok di tempat berlakunya Hudaybiyah. Mari Abbas panggil. Suara Abbas ni kuat. Sebaik saya seruan itu dilaung, tiba-tiba mereka menyahut seruan tersebut dan melulu ke arah Rasulullah, laksana ibu lembu yang kehilangan anak setelah bertemu anaknya. Ada di antara mereka yang tidak dapat mengarahkan unta tunggangannya lalu meninggalkannya. Untanya dengan senjata terhunus untuk bertempur. SAW bersabda, sepupunya Abbas yang menyeru, ya ma'asal Ansar, wahai golongan Ansar. Mereka berpaling dan datang melulu ke arah Rasulullah dengan senjata terhunus. Rasulullah bersabda kepada Abbas menyeru supaya surah Al-Baqarah, wahai pendukung surah Al-Baqarah. Maksudnya mereka yang mendukung dan beriman dengan ayat perjuangan tersebut dalam surah Al-Baqarah. Kam min fatin qalitu bi'idznillah, ayat tahu berperang dengan jalur. Berapa banyak pasukan yang kecil boleh mengalahkan pasukan yang besar dengan izin Allah. Dan wa'ufu bi'ahdikum, tunaikanlah perjanjianku dengan kamu, dan saya aku tunaikan janji kamu. Ini pada Bani Israel. Firman Allah Ta'ala,
Wa min nas man yasi nafsu tiwa mardatillah. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya kerana mencari keridaan Allah dalam masa yang cepat, berhimpun dengan bersesok menuju ke arah salah. Kursi balik mula lagi tadi, dengar suara Abah menceritakan senjata mereka yang berasal-asal itu lebih membimbangkan aku akan mengenai Rasulullah SAW daripada senjata musuh. Aku bimbang kena senjata sendiri kerana berebut datang mendekat Nabi. Orang terus mengarahkan mereka agar menyerang musuh. Lalu mereka menyerang balas dengan sehebat-hebatnya. Seorang pahlawan musyrikin menunggang unta berwarna merah dengan mengangkat bendera hitam yang diikat di hujung tombak yang panjang mendahului serangan musyrikin yang kalah itu. Ali bin Abi Talib bersama seorang sahabat dalam kalangan Ansar menghalangnya dengan menetok unta sehingga jatuh, dan sahabat yang mengiringi beliau menetok pembawa bendera tadi sehingga putus betisnya. Dan dalam pada itu tentera Islam terus menentang musuh dengan gembira dan bersemangat. Rasulullah SAW menyaksikan keberanian dan kepahlawan para sahabat dan mengeluarkan sabdanya, al-an hamyal watis, sekarang batu pembakar daging telah panas, semangat kembali semula dengan berkobar-kobar. Dan bersabda kepada bawah tunggangannya, ya Duldil, ilbali wahai Duldil, nama bawah sila duduk. Bagal yang tunggang itu mematuhi arahan duduk. Tiba-tiba Rasulullah SAW mengambil segenggam pasir dengan tangan lalu bersabda. Nabi itu ambil pasir segenggam, Nabi bersabda, syahatil wujuh, dibinasakan wajah-wajah mengikut seriwayat. Hamim la yunsarun, hamim mereka tidak ditolong. Mengikut riwayat yang lain disebut kedua ayat tersebut. Seterusnya dilontar ke arah musuh, maka datanglah pertolongan Allah secara mukjizat apabila pasir yang dilontar mencari musuh dan memasuki mata, mulut dan hidung mereka. Lalu hujan panah berhenti menyebabkan musuh dibunuh, ditawan, dan ada yang lari bertempiaran, termasuk Malik bin Auf lari bersama tentera Bani Thaqif pulang ke Taif dan bertahan di dalam kotanya. Macam Allah tu kata tadi, lari berlaku. Berlaku mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi menyebabkan musuh berunduk. Lontar dengan pasir. Mengikut satu riwayat yang lain bahawa Rasulullah SAW juga berdoa, Allahumma usiruka ma wa'adtani, Allahumma la yanbaghi lahum an yadhharu alaina. Ya Allah, Tuhanku, aku bermohon kepada apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, Tuhanku, tidak bagi mereka mencapai kemenangan mengatasi kami. Tentera Islam memburu musuh ke setiap arah yang berasingan. Dalam perjalanan mara tiba-tiba dijumpai mayat seorang perempuan. Lalu Rasulullah bersabda, beritahu kepada Khalid jangan membunuh perempuan dan orang yang tidak terlibat dengan peperangan. Khalidnya bunuh orang puang. Yang bunuh orang puang beritahu Khalid. Dan ada juga yang terlanjur membunuh kanak-kanak. Rasulullah bersabda, mengapa ada orang yang membunuh kanak-kanak? Ingat, jangan membunuh kanak-kanak. Jangan membunuh kanak-kanak. Jangan membunuh kanak-kanak. Diulang 3 kali. Tiba-tiba Usaid bin Hudair mencelah, tidakkah mereka anak-anak orang musyrikin? Bunuh dia anak kafir. Rasulullah menjawab, kami juga adalah anak-anak pemimpin musyrikin. Kita pun ayah kita musyrikin juga dulu, kata Nabi. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah bersih. Maka ibu bapanya yang menjadikan anak-anak itu Yahudi dan Nasrani. Jangan bunuh budak-budak. Maka terlalu banyak tawanan wanita, kanak-kanak dan harta rampasan yang terdiri daripada binatang-binatang ternakan. Dia akan berjumlah 24,000 ekor unta, 40,000 ekor kambing, 40,000 uqiyah perak, merupakan jumlah yang sangat besar di zaman itu. Semua rampasan dan tawanan itu dia letakkan di Ji'ranah, tempat orang buat umrah hari. Tak Ji'ranah. Dalam kalangan tawanan juga kakak seseorang Rasulullah bernama Syaimah binti Al-Harith bin Al-Uzza As-Sa'diyah.
Di antara tawan itu kakak susu Nabi. Termasuk tak mana? Apabila ia diseret dengan keras, ia terus memberitahu, aku ini kakak kepada pemimpin kamu. Aku ini kakak pemimpin kamu. Dia dah Islam lagi. Apabila dibawa menghadap Rasulullah, ia terus memperkenalkan dirinya, wahai Rasulullah, aku ini kakakmu. Oleh kerana masa telah berlalu berpuluh tahun, sudah tentu rupanya banyak berubah. Masa Nabi kecil, Nabi susu, rupa dia berubah lah. Bro, Rasulullah bersabda, apakah tandanya? Mana tanda? Ia membuka belakangnya dan berkata, ini dia parut gigimu ketika aku menggalasmu pada masa kecil. Muka kau belakang aku ni. 7. Ya, kesan seorang Nabi tidak dihilangkan, laksana kesan tapak kaki Ibrahim di atas makam. Bekas Nabi Tuhan tak hilangkan. Macam makan Ibrahim yang tapak dia. Di Rasulullah berlinangan air mata mengenang peristiwa di zaman kecil, dan terus membuang kain selendang yang tersangkut di bahu, dihampakannya di tanah supaya kakak sesuanya duduk di atas selendang itu kerana memuliakannya. Nabi buang selendang tu, suruh kakak suruh dia duduk. Peristiwa menyayat hati yang disaksikan oleh para sahabat bagi Rasulullah mengarahkan supaya kakak sesuanya itu diasingkan dari tawanan yang lain. Bagi dia seterusnya bersabda, kalau kakak mahu bersama saya, dimuliakan dengan kasih sayang, atau mahu pulang bersama keluarga. Saya menjawab, mahu pulang bersama keluarga. Dia telah Islam. Dia masuk Islam. Dan Rasulullah SAW menghadiahkan kepadanya seorang hamba lelaki dan seorang hamba perempuan. Pasangan hamba tersebut telah berkahwin dan meninggalkan zuriat, sehingga generasi kini dalam kalangan Bani Sa'ad. Sampai sekarang ada keturunan dia. Rasulullah menyuruh Saimah jangan pulang lagi ke kampungnya, tetapi pergi dahulu ke Ja'ranah untuk menarik tawanan Hawazin dan lain-lain kepada Islam. Suruh takut dia pujuk orang lain masuk Islam. Masuk Islam. Peristiwa Perang Hunain yang hebat ini diabadikan Allah dalam Quran. Wallahu a'lam.